Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat kan? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam kelas sejarah untuk minggu yang kedua. Minggu lepas kita dah belajar tentang pengertian sejarah. Cikgu harap semua orang dah faham apakah maksud sejarah itu sendirilah. Kalau orang tanya, sejarah itu ialah perkara yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Jadi selepas pertemuan kita minggu lepas, cikgu ada berikan kamu latihan berdasarkan modul yang telah kamu dapat ya. Apa kata kita lihat dulu. Ini latihan yang minggu lepas cikgu bagi. Okey. Iaitu di bahagian A, bulatkan perkataan yang membawa maksud sejarah. Ini jawapan-jawapan dia lah. Dahulu, sejarah ada kaitan dengan perkara pada zaman dahulu atau benda yang dah lepas lah, dahulu. Okey, kalau belum berlaku ni tak jadi lagi, jadi dia tak jadi sejarah lagi. Masa hadapan pun belum, kita pun tak tahu masa hadapan macam mana, jadi belum menjadi sejarah. Okey, seterusnya masa lalu, dah lepas masa lalu. Okey, masa lalu. Kenangan pun ada kaitan dengan sejarah. Kamu pergi melancong ke luar negara, betul berlaku, ada gambarnya, jadi benda tu jadi kenangan kepada kamu. Itu sejarah hidup kamu. Yang seterusnya sudah berlaku. Yang pasti sejarah adalah perkara yang sudah berlaku. Okey. Yang seterusnya masa lampau. Ada benda ni, perkara ni adalah yang berkaitan dengan sejarah. Okey. Seterusnya latihan yang kedua ialah latihan membuat perbandingan kan. Buat perbandingan dulu dan sekarang. Okey, cikgu ada bagi contoh. Kalau dahulu kan, ini dia kita gunakan pemisah makanan menggunakan lesung, batu ni. Kalau zaman sekarang kita guna blender. Okey, awak dahulu macam mana? Ada awak tampal gambar awak. Nanti cikgu nak tengoklah bila awak hantar hasil kerja kamu nanti. Macam mana gambar awak masa kecil dan awak sekarang. Cikgu rasa awak masa PKP ni mungkin lagi bam-bam kot. Makan banyak kat rumah kan. Jadi jaga kesihatan ya. Rajin-rajin bersenam. Okey, seterusnya kenderaan dahulu macam mana, kenderaan sekarang. Cikgu rasa kamu dah tampal dah. Kita ada bahagian tempat tinggal, pakaian dan juga Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, bahagian yang terakhir dalam latihan minggu lepas iaitu mencari maklumat peristiwa yang pernah berlaku. Okey, yang cikgu senaraikan 4 ini ialah peristiwa yang pernah berlaku. Yang pertama, nombor 1 ni, apakah peristiwa yang telah berlaku pada tahun 1942 hingga 1945. Kalau kamu rujuk buku teks, kamu akan dapat jawapannya, iaitu peristiwa pendudukan Jepun di tanah Melayu. Jepun pernah datang menjajah negara kita. Menjajah ni ibarat macam, menjajah ni maksud senang kata orang ambil negara kita lah. Negara ni awak punya, tiba-tiba datang orang asing masuk campur hal-hal berkaitan dengan negara awak. Awak suka tak kalau perkara itu berlaku lagi? Kita tak suka kan? Jadi kita kena ambil teladan lah kisah pendudukan Jepun. Sebenarnya bukan Jepun saja yang pernah datang ke negara kita, ada British. Kalau awak tengok yang nombor 2 ni, mengapakah 31 Ogos merupakan tarikh yang sangat penting kepada negara kita? Kenapa? Dalam lagu tiap tahun kita dengar 31 bulan 8 57 hari mulia negaraku merdeka. 31 Ogos setiap tahun merupakan hari yang sangat penting kepada negara kita, iaitu hari kemerdekaan negara kita bebas daripada penjajah Jepun, British dan lain. Apabila orang Jepun ni balik ke negara dia, orang British balik ke negara dia, negara kita bebas, kita boleh takbir, kita boleh urus negara kita sendiri, bukan orang lain yang urus. Yang ketiga, mengapakah pada tahun 2020 sekolah ditutup dan kamu perlu duduk di rumah? Yang ni semua tahu jawapan dia. Sebab apa? Sebab tersebarnya jangkitan penyakit COVID-19.
Okey. Yang terakhir, apakah hari penting dalam hidup yang selalu disambut setiap tahun? Okey, cikgu tahu ada orang tak sambut, tapi kebanyakannya sambut, iaitu Happy birthday to you, selamat hari lahir. Itu sebenarnya adalah sebahagian daripada sejarah setiap orang. Betul? Okey, itu kita dah bincang sedikit jawapan latihan modul minggu lepas. Cikgu harap kamu dapat buat dengan baik. Okey, mudah kan? Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang sumber sejarah. Okey, sumber sejarah. Kamu dah dapat buku teks kan? Okey, ada juga yang mungkin ada murid yang belum dapat atau buku dia tak cukup, tak ada buku sejarah. Jangan risau. Kita akan cukupkan buku tersebut. Cikgu yang akan bagi buku sejarah tu nanti. Jadi, untuk murid yang dah ada buku sejarah, buka buku teks sejarah, muka surat 6 dan 7. Dah buka? Okey, tajuknya ialah sumber sejarah. Apabila kita bercakap tentang sejarah, iaitu perkara yang dah lepas, kita mesti ada sumber. Sebab orang susah nak percaya kalau benda tu tidak ada sumber atau bukti. Saya pernah pergi melancong ke London pada tahun lepas. Kawan pun tanya, apalah bukti awak pergi London? Awak pun bawa balik apa? Macam-macam lah yang berkaitan dengan London yang tak ada dekat Malaysia. Wah, betul lah awak dapat pergi London. Ada bukti kan? Bukti itu kita panggil sebagai sumber sejarah. Kalau kita bercakap tentang sejarah tapi tak ada sumbernya, boleh jadi apa yang kita cakap itu menjadi mitos atau rekaan. Ada dua sumber sejarah. Kalau kamu lihat pada buku teks itu, sumber yang pertama kita panggil sebagai sumber primer. Sumber yang pertama kan? Sebutannya sumber primer. Okey, sumber primer ni macam mana? Sumber yang belum diubah. Okey, belum diubah dan masih lagi dalam bentuk asal. Tak ubah lagi. Sumber yang utama lah ni. Kalau awak bercakap tentang sejarah, dipanggil sebagai sumber utama, nombor 1. Sumber yang belum diubah, masih lagi berbentuk asal, tidak diolah. Contohlah, kalau awak lihat fosil. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Pada beribu-ribu atau berjuta-juta tahun dahulu, ada hidupan yang hidup di atas bumi ini yang akhirnya mati dan tertimbun di dalam tanah. Dan kita pada hari ini gali-gali jumpa tulang haiwan tersebut. Itu dipanggil sebagai fosil. Ahli sejarah dia akan ambil tulang haiwan tersebut, dia akan uji dan dia akan lihat berapa usia tulang haiwan tersebut. Yang seterusnya, apa lagi sumber primer yang utama berkaitan dengan sejarah, iaitu manuskrip. Manuskrip ni ialah bahan yang ditulis. Selalunya orang dulu-dululah dia tulis atas kulit haiwan, dia tulis atas kulit kayu. Dia tulis. Kalau kamu lihat kat situ ada tulisan kan, manuskrip tulisan tangan seperti hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Itu dipanggil manuskrip. Mungkin terjumpa kat dalam, contohlah contoh terjumpa kat dalam gua ke, atau terjumpa korek-korek tanah tu, terjumpa benda tu tertanam. Itu dipanggil manuskrip atau sumber asal. Seterusnya, duit shilling lama. Duit shilling lama bukan duit shilling yang sekarang ni. Kalau awak nak jadikan duit shilling yang sekarang ni sebagai sejarah, awak ambil duit shilling ni, awak pergi tanam dalam tanah. 100 tahun kemudian, 100 tahun akan datang, mungkin sesiapa korek tanah kat tempat tu, dia jumpa duit shilling tu. Barulah duit shilling yang berusia 100 tahun tu yang awak tanam sekarang, dia anggap sebagai sejarah. Begitulah juga duit shilling yang awak nampak sekarang, awak tengok di muzium, yang terletak di muzium tu, dijumpai tertanam ataupun mungkin berada di dalam dasar laut. Diambil, dibersihkan,
dicuci, kemudian diletakkan di mana? Di muzium untuk dipamerkan. Seterusnya, dokumen rasmi. Dokumen rasmi ni apa pula? Contohnya, awak sendiri ada sumber sejarah atau dipanggil sumber primer pada diri awak. Apa dia? Semua orang tahu. Ke awak tak tahu? Iaitu sijil lahir. Sijil lahir itu ialah dokumen rasmi yang membuktikan kelahiran awak. Lahir hari apa, tarikhnya bila, di mana, pukul berapa, tercatat di dalam sijil lahir. Itu ialah boleh dijadikan sebagai sumber lah, sumber sejarah tentang diri kamu. Jadi itu adalah sumber primer. Sumber yang kedua ialah sumber sekunder. Sumber sekunder pula ialah sumber yang telah diolah. Ahli sejarawan ni dibuat kajian, dijumpalah tulang. Tulang tu fosil, sumber pertama, sumber primer. Tapi bila dia dah tulis buku, dia cerita tu, mungkin ada pendapat dia, mungkin ada pandangan dia. Yang ditulis di dalam buku itu dipanggil sumber sekunder, sumber yang telah diolah. Dia akan tulislah, pada pendapat saya mungkin ini dan ini dan ini. Itu adalah sumber sekunder. Sumber sekunder ni selalunya tertulis dalam, kita dapat kat mana? Dalam buku, dalam majalah, dalam akhbar. Ia ditulis semula berdasarkan sumber pertama. Diolah oleh penulis lah. Macam mana, faham ke tidak ke cikgu ni laju sangat bercakap? Jadi secara kesimpulannya, sumber sejarah ada dua, iaitu sumber primer, yang kedua sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber utama, iaitu sumber asal yang belum diolah. Contohnya fosil, manuskrip, mata wang shilling atau dipanggil artifak. Artifak. Pinggan selain wang shilling tu, artifak tu apa? Pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk, tembikar yang dibuat oleh orang-orang zaman dahulu. Selalunya dijumpai kat mana? Di dalam gua dan juga di dasar-dasar laut. Orang dulu-dulu dia berdagang, mungkin kapal mereka karam, jadi kapal itu tenggelam sekali dengan pinggan mangkuk. Itu yang dipanggil sebagai artifak. Dan yang seterusnya, dokumen rasmi. Itu adalah sumber primer. Sumber sekunder pula ialah sumber yang telah diolah, ditulis semula oleh ahli sejarawan dan penulis-penulis lain lah, berdasarkan sumber yang primer itu. Di dalam tulisan tersebut mungkin ada pandangan peribadi penulis itu sendiri, sebab itu dipanggil sebagai sumber sekunder. Contohnya penulisan buku, majalah dan juga akhbar. Beza ada perbezaan yang besar antara sumber primer dan sumber sekunder. Jadi cikgu rasa itu sahaja untuk penerangan cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat membezakan antara sumber primer dan juga sumber sekunder. Senang kita nak tengok sebenarnya, iaitu sumber primer ni memang sumber asal dia. Sumber asal. Selalunya ahli sejarah akan jumpa sumber primer ni di tempat-tempat sejarah itu sendiri, di tapak sejarah. Dan sumber sekunder pula selalunya ditulis semula oleh ahli sejarawan atau penulis-penulis lain, dan di dalam penulisan mereka ada pandangan tersendiri. Mungkin tak betul, mungkin ditokok tambah. Itu yang kita panggil sebagai sumber sekunder. Cukup untuk hari ini. Kita belajar tentang sumber sejarah. Jadi selepas kamu lihat cikgu di dalam video ini, bolehlah kamu buka modul kamu yang kita dapat minggu lepas juga, iaitu bahagian minggu yang kedua. Minggu yang kedua. Apa yang ada dalam minggu yang kedua? Baiklah, dalam minggu yang kedua, kamu lihat tercatat di atas minggu kedua. Di atas ni cikgu ada bagi sedikit nota yang menceritakan tentang apa yang cikgu ceritakan tadi. Kita lihat latihan seterusnya pada minggu ini, iaitu A. Sumber sejarah terbahagi kepada dua bahagian, nyatakan. Ya Allah, senang saja kan? Sumber apa, sumber apa.
Okey, masukkan sahaja di dalam kotak yang cikgu sediakan. Seterusnya, okey, kita lihat muka surat yang terakhir ya, iaitu lengkapkan silang kata di bawah. Okey, cikgu nak maklumkan di sini, di dalam silang kata ni terdapat sedikit kesilapan sebab cikgu jana menggunakan komputer. Ya, cikgu jana menggunakan online ya. Jadi terdapat sedikit kesilapan ya. Komputer tu dia salah generate. Cikgu nak kamu betulkan silang kata tu. Kita dah tak pakai yang cikgu garis ni, kita tak pakai. Kita buat satu kotak baru macam ni. Tambah 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ke bawah untuk nombor 6 yang cikgu bulatkan ini ya. Nombor 6 yang cikgu bulat ni, untuk jawapan ni dia ada kat sini, ke bawah. Okey. Ya, betulkan di situ ya. Okey. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami apa yang cikgu cuba sampaikan. Cikgu minta maaf kalau terdapat salah silap. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Jaga diri, duduk rumah elok-elok. Semoga semuanya sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera.